المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghormati tuan-tuan masjid, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Kita syukur kepada Allah kita bertemu pada malam ini, dan kuliah maghrib kita pada malam ini akan membicarakan satu lagi tajuk yang berkaitan dengan perkembangan dan pengajian ilmu hadis. Bagi tuan-tuan yang hadir pada kuliah-kuliah sebelum ini, dia telah pun membicarakan tentang sejarah kemunculan ataupun sejarah pembukuan dan pemeliharaan hadis daripada zaman Nabi SAW sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Dan dalam kuliah yang kedua pula, kita telah bicarakan dengan ringkas beberapa adab ataupun cara seseorang itu ingin mempelajari hadis, supaya pengajian hadis itu menjadi tersusun dan melahirkan untuk ilmu yang memahami dan mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan kita semua adalah penuntut ilmu, tidak kira sebanyak mana ilmu kita, usia kita, kaya atau miskin, kita adalah penuntut ilmu dalam Islam, penuntut ilmu daripada lahir, berbuayan sehingga kepada akhir hayat kita. Dalam Al-Quran Allah menyebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Dan para ulama menyatakan bahawa di antara ibadah ialah ilmu yang dituntut. Maka ibadah itu yang merupakan menuntut ilmu itu adalah ibadah yang dituntut sepanjang hayat. Dan pakar-pakar sarjana barat juga menyebut bahawa ilmu ataupun menuntut ilmu itu ialah proses sepanjang hayat. Ini jelas daripada Islam, kita telah pun diajarkan cara yang sama. Dan pada malam ini saya memilih dan disetujui oleh pihak masjid untuk kita berbicara tentang satu lagi tajuk yang berkaitan dengan seorang tokoh hadis yang amat terkenal dan namanya amat dikenali walaupun oleh orang-orang yang bukan mempelajari hadis secara khusus, yaitu seorang alim, seorang pakar, seorang tokoh yang dinamakan atau digelar Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan malam ini kita ingin melihat sedikit sebanyak riwayat hidup, kisah hidup, dan mengenali beliau dan mencontohi. Dan para ulama memandang serius proses menuntut ilmu dalam Islam mesti diiringi dengan mengenali tokoh, mengenali ilmuwan, mengenali diri Nabi SAW itu sendiri, mengenali para sahabat semampu yang mungkin, dan mengenali tokoh-tokoh ilmuwan Islam sepanjang zaman. Janganlah kita sampai langsung tidak pernah berusaha untuk mengenali tokoh-tokoh ini, karena kadang-kadang ada sudut dalam kehidupan mereka yang boleh menimbulkan keinsafan kepada kita. Ada perkara-perkara dalam hidup mereka yang boleh membantu kita untuk menjadi manusia lebih baik. Imam Al-Bukhari salah seorang tokoh hadis. Dalam kuliah yang pertama dulu kita telah sebutkan di manakah zamannya Imam Al-Bukhari hidup. Kalau kita ringkaskan, selepas kewafatan Nabi pada tahun 11 Hijrah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun. Maka 13 Hijrah, kewafatan Khalifah yang pertama. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengambil alih pemerintahan Khalifah yang kedua dalam masa 10 tahun, dan dia meninggal wafat pada tahun 23 Hijrah. Kemudian diambil alih oleh Khalifah Uthman bin Affan yang meninggal pada tahun 35 Hijrah. Kemudian diambil alih oleh Sayyidina Ali alaihissalam yang meninggal pada tahun 40 Hijrah. Kemudian pemerintahan Islam terus ke zaman tabi'in, dari zaman sahabat. Khalifah-khalifah ini yang utama. Sahabat-sahabat kebanyakannya hidup sekitar tahun di awal, kita katakan pada zaman Nabi hidup, lepas Nabi wafat, sehinggalah pada tahun 110 Hijrah, maka sahabat yang terakhir telah meninggal dunia.
Dan kita telah sebut pada kuliah yang pertama dulu. Kalau ada yang hadir kita bertanya, dia ingat, tak ingat, tak tahulah. Yang tak hadir tak apa, dia ada alasan. Yang dah hadir, kita dah beritahu, iaitu sahabat tersebut, nama dia ialah Abu Tufail Amir bin Wa'tilah, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah. Itulah tahun di mana sahabat yang terakhir masa hidup, dan meninggalnya Abu Tufail Amir bin Wa'tilah, maka zaman sahabat sepenuhnya berakhir, dan datanglah ataupun gemilanglah zaman tabi'in, pengikut-pengikut para sahabat yang bermula sekitar tahun 80 Hijrah sehinggalah 140 lebih Hijrah, itu zaman tabi'in. Kemudian kita pergi pada zaman imam-imam mazhab, yang bermula dengan Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Tadi Abu Hanifah mazhab Hanafi, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, meninggal pada tahun 179 Hijrah. Kemudian mazhab yang ketiga tertua, iaitu mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dan mazhab yang paling muda di antara empat mazhab utama Islam, mazhab Hanbali, imamnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijrah. Baik, ini zaman kegemilangan imam mazhab. Imam Al-Bukhari lahir pada 194 Hijrah. Itu tahun kelahirannya. Bermakna dia lahir ketika itu imam mazhab yang ketiga masih hidup, iaitu imam kita, Imam Syafi'i. Tapi beliau tak sempat jumpa sebab dia lahir dan Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204, dan dia tak sempat bertemu. Walaupun dia sezaman, tapi dia tak sempat bertemu. Dia hanya sempat bertemu murid-murid Imam Syafi'i. Sebab itu ulama-ulama sejarah dan ulama-ulama yang mengumpulkan biodata tokoh Islam mengkategorikan Imam Al-Bukhari salah seorang mazhab Syafi'i. Ini dikategorikan oleh ulama sebab dia pernah mengikut ilmu dengan murid-murid Imam Syafi'i, seperti Ar-Rabi', seperti Al-Humaidi dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Bukhari ini lahir ketika itu di zaman kegemilangan ilmu ataupun ilmu-ilmu Islam, terutama tokoh-tokoh mazhab. Dan di antara gurunya yang utama dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu Islam yang lain ialah imam mazhab yang paling muda, iaitu mazhab yang termuda, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hanbali. Itulah di antara guru beliau. Dan tidak heranlah beliau lahir sebagai seorang tokoh kerana guru-gurunya yang hebat. Ramai guru. Beliau sendiri mengakui beliau menuntut ilmu daripada lebih kurang 1,000 hampir 2,000 guru. Kita kalau kumpul nama cikgu sekolah tadika, campur sekolah rendah, sekolah menengah, campur universiti, pertama masalah kita tak ingat nama. Yang kedua masalah kita kumpul-kumpul pun berapa orang kan. InsyaAllah kita kat universiti pun tak sempat kenal, kemudian dah grad. Bila grad nak kumpul balik susah. Jadi Imam Al-Bukhari dan imam-imam hadis terdahulu, mereka ada adat yang cukup hebat. Satu disiplin, iaitu mesti catat siapa guru mereka, sampai ke tahap catat siapa rakan mereka dan sahabat dan juga murid-murid mereka. Direkodkan. So soal filing dengan dokumentasi ini, ulama-ulama Islam dah buat sejak dulu lagi, dan mereka lebih hebat sebab mereka tak ada komputer. Dia guna tangan sepenuhnya, dia lebih rajin daripada kita yang type, walaupun laju bunyi dia, tapi tak banyak maklumat dalam tu. Tapi ulama dulu menulis, kita nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bagi gambaran. Al-Quran ada 6,000 lebih ayatnya, 6236. Ikut kiraan ulama Al-Quran ada 6,236 ayat Al-Quran. Mampukah kita menulis kembali setiap ayat daripada ayat pertama surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai hujung sekali ayat apa? Soalan ni kadang-kadang kita lambat pick up, macam saya lambat pick up. So, ayat last sekali minal jinnati wan nas. Ayat last susah nak ingat. Kalau kita boleh tulis, ambil satu tempoh kita bercuti, ambil pen dan kertas A4, beli banyak-banyak, tulis balik ayat Quran saja.
yang ada 6,000 ayat. Bila kita nak habis? Bila kita berhenti? Berapa kali kita berhenti? Ada yang habis berapa lama, ada yang tak habis, ada yang surah Al-Fatihah pun dah krem jari. Sebab dah lama tak ambil exam. Anak-anak kita SPM ambil exam pun krem jari. Kita dah lama tak buat essay, tulis dah krem, tak boleh tulis. Type, okey, tak ada masalah, type. Type 6,236 ayat dengan barisnya sekali. Type duduk depan tu, type keyboard, keluarkan keyboard Arab dan type ayat Quran 6,236. Tak tahu bila habis. Copy paste, itu kemahiran kita. Copy and paste, insya-Allah. Dia copy semua. Sekali dengan nama-nama orang yang buat artikel tu, dia lupa buang. Dia letak disediakan oleh, atas tu dibuat oleh, bawah tu nama dia, atas nama orang lain. Itu dia. Dan saya pernah ada buku saya, tuan-tuan pun tak kenal saya siapa. Sepatutnya kenal, dia tak kenal. Saya ada buku dan tuan-tuan pun tak pernah jumpa tu. Saya pernah jumpa orang ciplak buku saya dalam internet. Saya yang tak dikenali, buku yang tak dikenali, pun ada orang nak ciplak je. Saya tanya dia, ambil dari mana? Baru dia mengaku, akhirnya dia minta maaf. Orang suka copy paste. Nak copy paste Quran pun pernah. Imam Al-Bukhari. Pertama, Quran memang dia salin, dia tulis. Semua ulama zaman tu tak ada pergi kedai beli Quran di kedai. Download lebih-lebih lagi tak ada. Semua tulis. Al-Quran dah 6,000. Kemudian hadis, tuan-tuan, Imam Bukhari tulis hadis mencecah ratusan ribu hadis sepanjang dia belajar hadis. Bayangkan kesungguhan dia, kehebatan dia. Guru dia ribuan. Hadis yang dikumpulkan ratus ribu, bahkan mencecah lebih daripada itu. Di antara guru-guru dia ialah itu. Dan di antara guru-guru dia ialah imam-imam yang besar yang lain, yang mungkin tak dikenali oleh kita kalau kita sebut guru-guru dia. Itu biasa. Kadang-kadang murid lebih masyhur dan popular daripada guru. Imam Al-Bukhari, kita pergi pada awal. Dia lahir, kemudian dia membesar dalam jagaan seorang ayah yang juga alim dalam hadis, seorang ilmuwan. Ayah dia nama, dia tak begitu nama boringan, lupa begitu. Nama dia ialah Muhammad bin Ismail, gelarannya Al-Bukhari. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari sebab dia lahir dekat Bukhara dalam kawasan Uzbekistan. Dia digelar Al-Bukhari, tapi nama sebenar dia adalah Muhammad. Terlalu ramai ulama nama Muhammad. Muhammad, ayah dia bin Muhammad bin Ismail. Itu nama penuh Imam Al-Bukhari. Datuk dia Ibrahim. Datuk dia lagi atas tu Al-Mughirah. Datuk dia lagi Bardizbah. Betul lah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah macam pelik sikit ni kan. Dia orang Parsi dan dia bukan Islam. Al-Mughirah masuk Islam. Maka selepas itu lahirlah keturunan alim ulama. Hidayah Allah mengatasi segala-galanya. Al-Mughirah ada anak nama Ibrahim. Ibrahim ada anak nama Ismail. Ismail itu ayah Imam Bukhari, merupakan seorang alim dalam hadis. Dia pernah menuntut ilmu dengan imam mazhab yang kedua tertua, Imam Malik bin Anas, yang meninggal pada tahun 179 Hijrah tadi tersebut. Ayah Imam Bukhari pernah belajar dengan Imam Malik. Maka dia didik anak dia dengan baik, dan dia juga seorang hartawan yang kaya. Maka dia meninggalkan harta untuk digunakan oleh anaknya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sejak lahir dia dipelihara, tapi semasa kecil ayahnya meninggal dunia, maka dia dibesarkan sebagai anak yatim. Dan dia dibesarkan dengan ilmu dan ibadah. Sekitar umurnya 10 tahun beliau mula menuntut ilmu hadis. 10 hingga 11 tahun dia mula menuntut ilmu hadis. Mendalami, maksud dia menuntut ilmu pada awal. Seawal anak-anak kita mungkin pada 5 tahun, 4 tahun ada dah belajar. Ini biasa. Dulu lagi macam itu. Dan mereka belajar dan mendalami ilmu tersebut. Imam Al-Bukhari mendalami ilmu hadis sekitar umur dia 10 tahun. Dan beliau mula dengan belajar dari ulama-ulama di Bukhara dan di kawasan persekitaran yang bersekitarnya. Itu adalah adat disiplin ulama hadis terdahulu. Mesti belajar dengan guru-guru yang berdekatan dahulu, baru pergi merantau mencari ilmu di tempat lain. Zaman sekarang banyak orang merantau, tapi mungkin dia tak sedar di sekeliling tempat dia duduk ada alim ulama.
dia kena terbalikkan lah. Lepas graduate, dia kena belajar balik dengan ulama-ulama. Dulu dia akan belajar di kawasan berdekatan. Dan ketika umur 16 tahun, Imam Al-Bukhari mula merantau, mencari ilmu lagi. Dan merantau bersama itu tuan-tuan dan perempuan dengan binatang tunggangan, tanpa rehat yang cukup, tanpa keadaan yang selesa. Dia merantau jauh sehingga ke bandar-bandar utama Iraq seperti Baghdad, Kufah, Basrah. Dan Baghdad dan Kufah yang paling kerap dia lawati. Ada kisah yang berlaku di situ, kita akan sebut sekejap. Kemudian beliau ke Madinah dan Mekah menuntut ilmu. Beliau ke tempat-tempat lain sekitar Palestin dan sebagainya menuntut ilmu hadis. Kita tak sanggup nak merantau semata-mata nak belajar. Kita mesti ada something kita nak ambil. Kebiasaannya lah, saya tak kata semua. Biasa orang pergi jauh-jauh untuk dapatkan segulung ijazah ataupun 2 gulung ijazah. Ulama zaman dulu tak ada pengiktirafan di depan nama dia atau di belakang nama dia. Cuma orang kenal dia ni Imam Al-Bukhari. Tak ada doktor, profesor. Minta maaf siapa yang ada PhD ni, bukan nak kata apa-apa. Tapi zaman itu ulama dinilai dan diuji baru disahkan. Diuji dengan ujian yang amat hebat untuk jadi pakar dalam setiap bidang. Dan ketika beliau umur dalam ukuran belasan tahun itulah beliau menulis bukunya yang pertama tentang sejarah hidup para sahabat dan para ulama. Dan gurunya sendiri amat memuji Imam Bukhari dengan mengatakan bahawa buku itu seolah-olah Imam Bukhari hidup di zaman sahabat dan berjumpa mereka. Mana dia buat kajian yang paling detail. Kalaulah kajian beliau itu diletakkan di mana-mana universiti di Malaysia, tak tahu nak bagi apa. Nak bagi hebat, cemerlang, mumtaz, imtiaz, tak tahu nak bagi apa. Dia buat kajian ketika umur dia hampir 20-an. Dan dia buat penulisan. Dan dia mengumpulkan hadis. Dan orang belajar daripada beliau ketika beliau belum lagi mencecah 20-an. Dan salah seorang daripada yang belajar dengan beliau berkata, kami belajar dengan Imam Bukhari sedangkan janggutnya belum tumbuh. Maksud dia simpan lah, boleh cukup. Dia simpan, belum tumbuh lagi janggut, baru nak tumbuh janggut. Tapi dia dah pun menjadi guru sebelum umur 20-an. Ini bukti kehebatan beliau. Dan semasa beliau belajar, ketika umur 11 tahun, beliau telah menegur gurunya dengan cara yang baik. Gurunya, guru zaman dulu tuan-tuan dan puan, baca hadis bukan macam zaman sekarang. Zaman dulu dia baca hadis, dia ada buku yang tebal dan kadang-kadang dia tutup buku dan dia baca hafazan hadis. Quran dia hafal, hadis dia baca. Bila hafazan, ada kalanya guru-guru itu tersilap. Sebab banyak sangat hafal, 1-2 benda kecil silap. Biasalah. Imam Al-Bukhari yang menjadi murid pada waktu itu umur lebih kurang 11 nak masuk 12 tahun, mengesan kesilapan guru dia. Dan dia bertanya untuk menegur. Guru dia marah. Yang ada usia yang lebih tua daripada kita, yang ada gelaran yang lebih tinggi daripada kita, mestilah dia rasa ego. Walaupun bukan takabur, tapi dalam satu rasa, ya betul, kau ni budak lagi, bagaimana kau boleh tegur aku? Maka Imam Bukhari mengatakan kepada beliau, cuba tengok buku kamu. Maksud dia tengah cakap hafazan. Imam Bukhari dapat kesan kesilapan. Gurunya tak percaya. Imam Bukhari berkata, tengok dalam buku, macam saya sebutkan ke atau macam guru sebutkan? Maka dibuka balik dan guru dia senyum. Ini guru yang bersikap tawaduk. Mula-mula dia tersentak, tapi dia senyum lepas. Dia pun buka buku dia. Dia pun kata kepada Bukhari, apa yang betul? Dia test lagi. Kalau kamu cakap salah, betulnya bagaimana? Dia tengok buku. Dia tak cakap. Bukhari menyebut dengan betul. Dan dia memuji Imam Bukhari. Belasan tahun. Tak heranlah ketika umur dia belum 20-an, beliau telah menjadi guru. Dan beliau dikurniakan hafazan yang kuat. Ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata gifted, bukan semata-mata Tuhan bagi begitu saja. Dengan usaha. Sesiapa yang membaca biodata ulama, dia akan dapati para ulama hadis ke, ulama tafsir Al-Quran ke, ulama bahasa Arab ke, zaman dulu ke, zaman kemudian ke, dia ada usaha yang tinggi, kemudian Allah beri. Dia tak ada tiba-tiba, tak usaha apa-apa, duduk terlentang di rumah, tiba-tiba malam mimpi jumpa orang janggut putih datang, esok pagi hafal semua. Tak. Itu cerita.
Itu harapan dan doa kita tanpa usaha. Imam Al-Bukhari daripada kecil lagi menulis dan menyalin dan menghafal. Tetapi sebab hafazan dia amat pelik, maka timbul tanda tanya kepada rakan-rakan dan guru dia. Bagaimana kamu boleh hafal begitu kuat? Hafazan ni, ada orang boleh hafal cepat dan cepat lupa. Ada orang dia hafal lambat, tapi dia ingat lama. Imam Al-Bukhari cepat hafal dan ingat lama. Dia menjadi kebanggaan, bahkan kehairanan lah sahabat-sahabat dia. Kenapa kau boleh hafal dengan tahap ni? Ada apa-apa? Macam kita zaman sekarang kan? Ada makan ubat. Zaman sekarang dia nak ubat untuk jadi bijak. Bijak tak boleh guna ubat. Dia kena guna usaha. Maka Imam Bukhari pernah ditanya oleh murid dia, adakah ada ubat khusus untuk hafazan? Ini tuan-tuan dan puan ingat dan praktikkan di rumah. Dan untuk diri sendiri, untuk anak-anak dan sendiri, cuba. Imam Bukhari cakap dengan pengalaman. Dia bukan jual ubat meniaga. Dia cakap dengan isi hati dia. Orang tanya bagaimana ubat hafazan. Dia jawab ada dua. Tuan-tuan insyaAllah boleh ingat ada dua. Kalau saya beritahu 12, ingat yang pertama, ada ingat yang akhir. Sekarang ni dua. Pertama dia kata nahmatur rajul. Bahasa Arab lah. Kita terjemah lah. Iaitu keinginan yang amat tinggi, minat yang amat mendalam. Dia nak sangat-sangat. Bukan sikit-sikit. Ini yang kata minat akan membantu. Orang kalau dia minat, dia boleh buat semua benda. Orang tak suruh pun dia buat kerana minat. Ada orang boleh pergi jauh ke tengah laut, tinggi di atas bukit, dan balik ke bawah dan tak tahu sebab apa dia buat. Sebab minat lah. Dia tak tahu nak cakap. Sebab kita tak faham. Tanya kenapa kau susah payah pergi sana sini. Dia kata kau takkan faham. Hanya yang merasai saja akan faham. Imam Bukhari kata pertama minat yang amat tinggi. Dia nak hafal. Nak hafal tu dan nak hafal ingin sebab dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat dekat Nabi, dia nak hafal dan dia nak bantu orang lain untuk mendidik yang tak tahu. Maka dia perlu untuk ingat sebanyak. Yang kedua, ubat yang kedua kata dia ialah mudawamatun nazar. Sentiasa mengulangi hafazan. Dalam Al-Quran kita panggil tasmi'. Saya yakin di sini ada yang hafizah Al-Quran. Memang kalau dia hafal, dia tak ulang balik, dia akan lupa. Kawan-kawan saya yang hafiz Al-Quran, setengah tu dia buat lawak kat saya. Saya panggil dia Ustaz Al-Hafiz. Dia kata bukan, saya ialah Al-Habis. Sebab saya habis hafal, dapat sijil, cok. Tapi saya belum itu hafiz. Ada sahabat saya yang hafiz Al-Quran, saya tak hafal Al-Quran. Saya tak hafal lah. Sahabat saya hafal Al-Quran, saya tanya dia ayat Al-Quran, dia pasal tekan Google. Tekan Google. Syekh Google. Sebab dia tak hafal. Sepatutnya dia Al-Hafiz. Dia boleh on the spot instant. Ada yang boleh betul, ada yang boleh. Tapi dia kata dia dah lupa lama tak ulang. Imam Bukhari kata dua syarat. Boleh tak kita hafal kalau kita buat dua syarat ini? Jawapannya insya-Allah boleh. Dan dengan doa dan dengan nadi-nadi memang boleh. Ramai orang sebut saja Imam Asy-Syafi'i kan, iaitu nak hafal kena tinggalkan maksiat. Itu memang dah semua orang tahu. Ini sekarang apa tindakan yang praktikal nak kita buat selain daripada tinggalkan maksiat? Ada orang tinggalkan maksiat juga, dia tidur. Tak buat maksiat, dia tidur sepanjang hari tak? Dia buat maksiat Allah. Bangun-bangun tak hafal Quran, tak buka Quran. Dia kena buka Al-Quran, buat jadual, buat hafazan, buat ulang kaji, disiplin. Itu yang Imam Bukhari buat. Dan dia menulis semua hadis dia dulu untuk dihafal nanti, untuk diingat balik. Kalau dia lupa, dia ada backup data. Imam hadis yang dulu, termasuk Imam Bukhari ke Imam Muslim ke Imam Tirmizi, mereka menulis. Dan ini ribuan ulama hadis, bukan seorang. Mereka menulis hadis masing-masing. Dan buku hadis mereka ada dua bentuk. Satu buku untuk disebarkan kepada orang, seperti Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari yang ada di kedai yang tebal-tebal. Satu lagi buku ialah bentuk yang disimpan peribadi untuk hafazan. Dan buku untuk simpan peribadi dia takkan bagi pinjam kepada orang. Dia takkan bagi pinjam, dia takkan bagi ambil bawa balik rumah dia tak. Nak tengok, nak salin, tengok di sini. Sebab dia bimbang ini hasil dia. Bukan satu tuan-tuan. Saya buat macam ni nampak macam satu. Dia sebenarnya khazanah, simpanan hasil belajar hadis 20 tahun.
Imam Al-Bukhari dikenali sebagai orang yang kuat hafazan. Satu hari dia belajar dengan seorang alim bernama Sulaiman bin Harb. Ini lalu ulang Imam bin Harb. Dia meninggal 240 lebih Hijrah. Ini guru dia. Dia dilihat duduk dan dengar dan tak tulis apa-apa. Orang lain semua tulis. Contoh jangan terasa lah, saya dah cerita. Dia orang terasa dia lari balik. Saya nak beritahu cerita. Orang terasa minta maaf. Imam Al-Bukhari nak terasa tu. Dah cakap awal lah. Imam Al-Bukhari tak bawa apa-apa pen atau kertas. Zaman tu pen kena bawa dakwat, kena bawa kertas. Dia susah. Dia tak bawa, dia duduk, dia dengar. Sulaiman bin Harb baca hadis. Murid-murid lain sakit. Ada orang tanya, ada 2-3 orang tanya, kenapa tak boleh? Apa rakan dia jawab? Dia akan balik dan tulis macam dia dengar. Dah cukup, jangan tanya. Bukhari jangan cakap apa-apa. Bukhari apa? Ni MP3 rekod. Dia akan balik dan muntah balik, maksudnya dia tulis balik. Kita, orang cakap ni jangan terasa ni. Kita main kuliah tengok ustaz dan lupa nama dia. Bukan tak lupa apa dia cakap. Nama saya Adlan. Ni satu masa orang lupa kan. Kena rakam kan? Kena catat pen dan sebagainya. Waktu ulama mengatakan pen ni macam satu ikatan kepada ilmu yang macam binatang terbang atau berjalan berlari, ikat ilmu. Tapi dia ingat. Dan dia menulis hadis. Satu masa orang test dia, engkau ni betul ke kau ingat? Masa belajar. Dan ni disebut oleh murid dia Hashid Al-Shashi. Al-Shashi ni dekat Uzbek. Dia kata ada orang tak percaya Bukhari ni hafal. Tadi kan cerita lain, ni cerita lain. Satu hari orang tak percaya, orang jumpa dia cakap, wahai Muhammad bin Ismail, betulkah kau ingat? Kenapa kau tak tulis? Maka Imam Bukhari kata, baik, sekarang dengar apa saya baca, tengok apa kamu tulis. Jangan main-main ni. Dia kalau orang hebat-hebat ni kata dia diam ni. Dia tak nampak hebat pun. Jangan itu orang terbuat. Rupanya Imam Bukhari kata, sekarang buka buku masing-masing. Dengar saya baca. Betul ke tak betul? Dia membaca hadis 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 2000, 10,000. Semua kata, lepas peristiwa tersebut, kami cek tulisan kami dengan hafazan dia. Terbalik. Selalunya orang cek hafazan dengan tulisan, macam Bukhari buat. Ini tak. Bukhari, kami nak cek, kamu tulis betul tak betul baca hafazan kamu. Ini hafazan dia menjadi hakim. Ibu Bukhari kata apa? Lepas tu, ni ayat Umar. Dia kata, aku bukan buang masa duduk sini. Duit. Maksudnya, kau ingat aku duduk diam-diam ni aku tak ingat. Ni ayat tuan-tuan ni pada guna untuk saya. Ustaz ingat saya duduk tak bawa apa, Ustaz ingat saya tak ingat ke? Ustaz cuba tanya, bila Imam Abu Hanifah meninggal? 150 ambil satu. Bila Imam Syafi'i meninggal? 204. Ada orang dia ingat, sekali dengar dia ingat. Tapi kena ulang, takut lupa esok. Imam Al-Bukhari dikagumi. Dia guru yang dikagumi dan dia amat pemurah kepada murid-murid dia. Dan dia seorang guru yang tak berkira sangat. Zaman sekarang kita ada masalah, kadang-kadang ada orang dia berkira. Kan? Nak jumpa dia, kena jumpa 4 orang PA jumpa dia. Nak call dia, 14 nombor pun sampai nombor dia. Ataupun nak email dia, 2-3 tahun pun dapat reply. Facebook pun online tapi tak ada on, off. Dan Twitter tak mau reply. Zaman dulu Imam Bukhari pernah sampai satu bandar, orang nampak Imam Bukhari dah sampai, tolong baca hadis on the spot. Dia kata dia letih, esok dia akan baca. Dia baru sampai, tapi dia tak pernah kata kamu semuanya menyusahkan aku letih. Dia kata insya-Allah bergembiralah, esok saya akan buka kelas di sini. Imam Bukhari orang yang terkenal. Walaupun zaman tu tak ada Twitter, tak ada Facebook, orang tahu dia nak sampai sebulan, orang nak buat peduli. Maksudnya seronok. Kalau dah sampai di Baghdad, orang Baghdad dah tahu Al-Bukhari akan sampai lebih kurang sebulan, kita kena bersedia. Dia sampai, nampak dia, Bukhari telah datang, Bukhari telah sampai. Orang jumpa dia kata bergembiralah, esok kita akan belajar.
Kemudian dia jalan balik, dia berjalan. Katakanlah dia habis kelas di masjid, dia berjalan balik. Di jalanan dia ditahan, disoal, ditanya, semua dia akan jawab. Sehingga kan terlalu ramai orang datang, dia duduk di jalan, di tepi jalan, dan semua orang belajar hadis di jalan. Ini orang yang betul-betul humble, rendah diri. Kan? Kita sekarang ni kadang-kadang ada pendakwah, telefon tak angkat, mesej tak jawab, soalan tak jawab, jemput ceramah, tanya berapa nak bayar. Allah. Imam Bukhari bayar berapa? Imam Bukhari dapat apa? Dapat pahala. Itu betul. Imam Bukhari dapat pahala. Dan bila dia dah hebat dalam ilmu ni, dia mula projek besar, iaitu Sahih Bukhari. Ini buku dia. Ini hasil, ini masterpiece. Kehebatan Sahih Bukhari hanya diketahui oleh orang yang pertama kenal Bukhari siapa. Saya just bagi satu data ringkas. Tuan-tuan mungkin tak faham lagi Bukhari hebat kat mana. Tuan-tuan baca lagi, insya-Allah tuan-tuan akan dapat tahu betapa hebatnya Imam Bukhari. Dan saya lupa sebutkan dari segi akhlak beliau, cuba sikit kita sebut, sebab kita contohi ulama bukan hanya dengan ilmu dia, tapi dengan akhlak dia. Akhlak Imam Bukhari antaranya saya sebut tadi pemurah. Yang kedua, dia ni tidak pernah mengumpat. Dia kata, aku tidak pernah mengumpat seseorang pun sejak aku tahu mengumpat itu haram. Dia tak mengumpat. Dia jaga mulut dia. Dia kata, aku tidak mahu di akhirat aku susah. Dia menjaga mulut. Kemudian dia pernah melihat seorang lelaki masuk dalam masjid. Lelaki itu berjanggut tebal. Di janggutnya ada kotoran, ada macam sampah, ada macam sesuatu. Dia keluar, dia ambil dan dia letak tepi masjid. On the way masuk dalam masjid, mungkin di belakang. Kau ni letak. Imam Bukhari nampak di hujung mata dia. Dia biar orang tu lalu, dia pergi ambil, dia pergi buang di luar masjid. Ini akhlak tuan-tuan. Kita duit pergi hang, orang buang pergi. Nanti ada orang bersih masjid. Bukan soal tu, soalnya dia nak buat sesuatu. Dan akhlak dia yang penting juga ialah dia kuat beribadah sunat. Tahajud tak tinggal. Kita tahajud sekali setahun atau beberapa kali bulan Ramadan. Dia setiap malam. Dan mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Antara amalan Imam Bukhari. Kita khatam Quran setahun sekali bermula waktu duha. Bukan mula Alif Lam Mim, bukan mula Al-Fatihah, mula waktu duha. Itu habis. Itu nampak orang saya khatam Quran ni, alhamdulillah. Bulan Facebook telah khatam Quran pada hari ini. Itu bukan khatam, itu majlis khatam Quran. Orang lain yang baca, kita tempah suci. Ini Imam Bukhari mesti ada jadual. Itu kita jadual juga. Disiplin para ulama terdahulu, walaupun tak ada alat-alat canggih. Kita sekarang ada reminder lah, ada kalender lah, ada macam-macam software, ada GTD lah, apa semua lagi cerita. Susunan terbaik, baca 7 Habits Kobe. Ulama dulu dia tak buat semua tu secara teori, dia buat secara praktikal. Dia ada masa untuk ilmu, ibadat, untuk keluarga, untuk dan sebagainya. Imam Malik contohnya, ini cerita sikit pasal Imam Malik, guru pada ayah beliau, mazhab Maliki, ulama terkenal, meninggal 179 Hijrah. Beliau ada waktu bercuti. Ada waktu bercuti, naik kapal. Dan dia tak mau naik bersama keluarga. Dia nak enjoy seorang-seorang dia. Dia kaya. Kita naik kereta kongsi yang ramai. Dia naik kapal yang elok, macam boat lah, yang elok, di lautan lain daripada keluarga. Dia nak enjoy. Cuti, dia seorang, nak tenangkan hati. Bila orang minta madu segelas daripada dia, dia bagi satu tempayan. Imam Malik. Orang tu kata, kau mengejek tau. Dia kata tak, engkau minta sekadar kemampuanmu, aku memberi mengikut kemampuanku. Maksudnya setempayan madu aku ni macam segelas. Aku salah ambil. Ini imam-imam besar. Dia ada jadual hidup. Berniaga pun ada, cara rezeki ada, hidup ada, ilmu ada, Quran ada, tahajud ada. Sebenarnya maaf saya cerita lah. Di masjid 5 waktu. Dalam masa sama menulis, menghafal, mengajar, belajar sampai mati. Ini disiplin, ini management, time management paling power ada dalam ulama Islam. Sebelum belajar time management dengan orang Eropah, belajar dengan orang Islam dulu. Itu time management. Yang kedua saya sebutkan tadi soal hafazan. Kan ada orang buat buku, The Power of Memory,
use your brain, use your memory, Tony Buzan dan sebagainya. Dia kata kita boleh tingkatkan hafazan, memori. Betul? Tapi dia bagi contoh orang-orang Roman Greek, dia tak tahu nak bagi contoh orang Islam. Sama ada dia tak tahu atau buat-buat tak tahu. Kita ada contoh dalam sejarah kita sendiri. Ulama hadis dan ulama Al-Quran dan ulama-ulama Islam, ulama-ulama fiqh dan mazhab yang menghafal ada disiplin, ada cara dan ada praktikal, bukan teori, ada praktikal, amali. Mereka berjaya buktikan. Baik, kembali kepada Sahih Bukhari. Buku yang hebat dikarang oleh Imam Al-Bukhari, tetapi ia bukanlah semua yang dihafal. Tonton bayangkan ilmu dia dengan ilmu kita. Tonton ambil Sahih Bukhari di kedai. Dia ada 7,563 hadis. Dalam kebanyakan cetakan 7,563. Bila kita nak hafal 7,000 hadis juga? Bila kita nak hafal? Boleh tak? Ini saya mula sikit lah. Tak tahu bila nak habis. Tak apa. Imam Bukhari 7,000 itu adalah satu buku yang diringkaskan, kata beliau, daripada 600,000 hadis yang telah dikumpulkan. Termasuklah hadis yang berulang, fatwa para sahabat, masuk macam-macam. Dia ada 600,000 rekod. Maka dia akan ringkaskan, susunkan jadi 7,563 hadis. Ambil buku 7,000 tadi, tengok berapa hadis kita hafal. Itulah lemahnya kita di depan hafazan beliau. Tapi hafazan yang bersistem. Sistem, itu kita nak sebut sistem, bersistem. Kita kena cari sistem tersebut. Orang putih berjaya buat buku-buku yang ada sistem hafazan. Imam-imam hadis telah mengamalkan sistem tersebut, walaupun mereka tak bukukan. Tentang buka buku-buku use your memory yang ada sekarang ni, semua sebut tentang soal apa? Repetition. Semua sebut benda yang sama. Kita dah sebut, Imam Bukhari sebut awal lagi, iaitu ulang kaji, ulang-ulang banyak kali. Dia sebut soal soal mencari, dia panggil pasangan. Maksudnya nak hafal satu benda, gunakan sesuatu untuk diingat. Dakwah tertentu, warna tertentu, objek tertentu, fikiran tertentu. Ini semua ada dalam ulama hadis. Mereka gunakan tulisan, logo, bulatan, dakwah yang berbeza. Ini semua dibuat oleh ulama hadis. Dan mereka buat visualization. Ini disebut oleh pakar-pakar memori. Ini semua nak hafal dan mereka buktikan. Sahih Bukhari tuan-tuan dan puan, bermakna Imam Bukhari punya buku ini telah ada dalam minda. Dia hafal lebih 600,000. Lebih 600,000. Dia ekstrak 7,500 lebih. Itulah ilmu dia. Dan buku ini tuan-tuan dan puan, dikarang dan disusun selama 16 tahun. Buku 16 tahun. Itulah masterpiece. 16 tahun yang penuh dengan editing, semakan, susunan, pengajian, pembelajaran, perbincangan. Dan insyaAllah lepas ini kita akan sebut bagaimana Imam Bukhari belajar, dengan siapa dia ataupun cara dia mengulang kaji. Dan juga akan sebut bagaimana mempelajari Sahih Bukhari dan kepentingan dia. InsyaAllah lepas azan kita akan sambung.
doa menjawab azan pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Itu lafaz dia dalam Sahih Bukhari dan apa kitab yang lain. Tambahan innaka la tukhliqul mi'ad ada dalam kitab yang lain. Dan Sahih Bukhari sampai wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Itu sebagian maklumat yang saya teringat untuk sebutkan. Baik. Imam Al-Bukhari di antara kehebatan beliau ialah beliau mampu mendisiplinkan diri dia macam kita sebut tadi. Ulama hadis seperti beliau di zaman itu belajar hadis ada banyak cara dan banyak kita boleh katakan kategori pengajian. Pertama, belajar dengan cara mendengar dan menyalin hadis. Mendengar dan salin. Dan kadang-kadang mereka salin dulu dan cek kali kedua dan kali ketiga. Contoh kalau nak praktik zaman sekarang, tuan-tuan beli buku Sahih Bukhari, belajar di sini jangan siapa-siapa. Tuan-tuan belajar di depan, guru membaca, tuan-tuan menyemak di belakang. Itu antara cara di zaman dahulu. Kemudian selepas itu dipelajari juga ialah huraian hadis tersebut yang telah disalin. Huraian ini kita sebut dalam kuliah yang kedua dulu, bagaimana pentingnya huraian hadis, bukan hanya terjemahan selari, bukan hanya terjemahan ringkas, tapi maksud hadis. Kemudian selepas belajar dengan guru di rumah atau di masjid, bahkan di zaman itu pernah dipelajari guru mengajar hadis, ramai sangat murid sampai tak muat rumah dan tak muat masjid, maka gurunya baca hadis atas bumbung rumah. Dan murid-muridnya dengar berlapis-lapis sampai di hujung sana ada seorang yang digelar mustamli, iaitu tukang ulang untuk jemaah yang belakang. Zaman dulu tak ada speaker, tak ada PA system. Bila ramai sangat, biasa orang belajar hadis ada sikit, ramai sikit, muat rumah, muat masjid. Tapi kadang-kadang ramai sangat, guru duduk atas bumbung. Dan mustamli tadi yang nak ulang balik sana duduk atas pokok kurma. Boleh bayang kalau jatuh tu habis. Bila belajar begitu, itu mengenai majlis. Bila habis majlis tu, Imam Al-Bukhari dia akan jumpa kawan-kawan bersama macam ulama alim buat. Mereka akan bermuzakarah, mengingat kembali hadis yang telah dipelajari. So dia bukan semata-mata pergi belajar, salin, tutup buku, balik tidur. Tapi dia belajar di banyak tempat, di rumah dan masjid dan mana. Kemudian ada waktu lain untuk ulang kaji sesama murid. Ini yang Imam Bukhari kata, tidak akan jadi seorang muhaddis yang sempurna atau alim yang sempurna, melainkan dia perlu belajar daripada 3 golongan. Yang pertama, man huwa fawqahu, siapa yang lebih tinggi daripada dia, iaitu alim-alim ulama, guru-guru kita. Belajar dengan mereka. Yang kedua, mimman huwa mithluhu, belajar dengan orang yang sama macam dia, kawan kita, geng sepengajian, teman seperjuangan, ulang kaji dengan dia. Yang ketiga, belajar mimman huwa dunahu, orang yang di bawahnya, murid-murid. Imam Bukhari praktik ketiga-tiga ini. Ada setengah orang sombong, tak nak belajar daripada orang lebih muda. Ada orang yang sombong, tak nak belajar dengan kawan. Maka Imam Bukhari kata untuk jadi muhaddis yang hebat, kena buang sifat sombong. Sebab tu Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari, dalam buku beliau Imam Bukhari meletakkan kata-kata Imam Mujahid bin Jabr al-Makki, seorang tabi'i, murid kepada sahabat. Nama dia Mujahid bin Jabr al-Makki. Dia ni seorang alim di Mekah. Dia kata dua golongan manusia tak akan dapat menambah ilmu. Ini kata-kata ni ada dalam Sahih Bukhari. Iaitu orang yang mustahyin, malu tak bertempat, malu nak belajar, tak pandai baca Quran, malu nak mengaji, nanti orang tahu. Tak apalah kalau tak nak orang tahu, mengaji diam-diam. Tak apa, yang penting mengaji. Mustahyin yang pertama, susah nak tambah ilmu, orang yang malu. Yang kedua, mustakbir, orang yang sombong. Tak payah, aku pun tahu. Aku pun tahu. Tahu apa? Entah. Rasa-rasa tahu. Jadi, tak nak belajar sebab benda sama lagi. Ada orang cakap kat saya, lepas satu kuliah di sebuah surau saya pergi, sahabat tu datang kuliah saya, di hujung sekali,
Dia beritahu saya, Ustaz mengajar kat masjid sama. Saya kata, hadis semua kuliah tu dah check lah, sama. Yang saya mengajar dia sama. Wah, ya Ustaz mengajar tak sama. Nak boleh kan? Apa maksud ni? Janganlah sombong. Duduk ada depan. Sebab tu Imam Bukhari menyebut bahawa para sahabat Nabi, dalam Sahih Bukhari juga, para sahabat Nabi belajar semasa muda dan semasa tua. Sahabat Nabi. Dan kita belajar dari Imam Bukhari adab menghormati murid. Di antara murid Imam Bukhari yang terkenal ialah Imam Muslim, iaitu kita sebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu murid dia dan teman dia, iaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim yang meninggal pada tahun 261 Hijrah. Dan di antara murid Imam Al-Bukhari yang terkenal ialah Imam At-Tirmizi. Orang sebut Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi, semua boleh. Imam Tirmizi ialah imam murid kepada Imam Bukhari. Bila dah murid, sepatutnya murid hormat guru. Tapi Imam Bukhari satu hari jumpa Imam Tirmizi dan berkata, "Man tafa'tu minka aktsaru mimman tafa'ta bi." Apa yang aku ambil manfaat daripada engkau, wahai Tirmizi. Wahai Muhammad, nama Muhammad juga, Muhammad bin Isa, dalam ada Tirmizi. Apa yang aku dapat daripada-Mu, wahai Muhammad, lebih daripada apa yang kau dapat daripada aku. Ini rendah diri. Seorang guru dan murid boleh mengakui kau bagus, aku dapat banyak manfaat daripada engkau. Ini rendah diri akhlak tuan-tuan untuk dapat ilmu. Kemudian tentang Sahih Bukhari tadi, untuk akhiri kuliah kita, Sahih Bukhari adalah kitab yang berada di ranking yang pertama dalam buku-buku hadis yang telah diklasifikasikan oleh para ulama sepanjang zaman. Kitabnya mengandungi 7,563 hadis yang disusun dalam bab-bab yang tertentu mengikut hukum hakam hukum fiqh. Dan ada dalam tu semua benda tentang kehidupan Nabi SAW. Kalaulah kita dapat baca dan kalaulah kita dapat hayati dan pelajari, kita dapat ilmu yang banyak. Sahih Bukhari ketika dibuat, dia dibacakan kepada puluhan ribu murid-murid, dan disimpan dan dibaca dan ditulis dan disimpan dan diajarkan sampai ke zaman ini. Kita boleh dapati susun galur secara silahnya hubungan antara kita dengan Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah, saya pernah belajar dengan beberapa orang guru yang sudi mengajar saya, berkongsi ilmu mereka, dan mereka belajar dari guru mereka, dan sambungannya dicatat nama-nama guru itu sehingga kepada Imam Al-Bukhari. Masih ada sahaja. Ini dicari oleh para ulama untuk keberkatan, untuk mendapatkan pengesahan, untuk menjamin tiada kesilapan, untuk dapatkan ilmu dan sebagainya. Pahala, apa itulah. Baca hadis ni, kita dah baca hadis dalam kuliah yang kedua itu. Kita akan baca lagi kejap lagi untuk akhir kuliah yang ketiga ini, iaitu Nabi doakan orang yang belajar hadis walaupun sekadar mendengar di telinganya sahaja, walaupun tak faham, didoakan dia doakan. Kemudian Sahih Bukhari ini penting tuan-tuan dan puan. Dalamnya ada hadis-hadis yang dikatakan oleh ulama sebagai hadis yang sahih, yang jelas, yang benar. Dan dalam itu Imam Bukhari telah mengumpulkan hadis-hadis yang utama, yang penting. Bila kita baca, kita faham tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dihuraikan pula oleh ulama dan kita boleh pelajari. Alhamdulillah, saya mendengar bahawa ada di masjid-masjid dan surau dan di tempat-tempat di kolej-kolej pengajian universiti diajarkan kitab ini, dan tuan-tuan boleh ikuti dan cari. Ilmu dicari, bukan ilmu yang datang dicari. Kalau kita pelajari buku ini, seperti mana ulama dulu pelajari buku ini, kita akan faham lebih tentang Nabi SAW. Dan buku ini diringkaskan oleh sebanyak ulama. Kalau tuan-tuan pergi kedai akan jumpa Sahih Bukhari, hadis dia 2,000 saja. 2,000. Sedangkan asal punya original version dia adalah 7,000 lebih. So ada ulama yang ringkaskan jadi 2,000. Ada terjemahan ringkasan-ringkasan ni, boleh dijumpai dalam bahasa Melayu, Indonesia, English, ada semua. Tapi antara yang terbaik ialah terjemahan sebuah syarikat yang namanya Al-Mahira daripada Indonesia, dan dia terjemah lengkap semua Sahih Bukhari semampu dia, 7,563 hadis lengkap penuh, 2 jilid. Harga dia berapa? Saya tanya sahabat dia. Sahih Bukhari Mahira 200. 2 jilid apa? 200 lebih. Saya tak nak promote yang saya jual. Jangan silap faham. Saya tak nak kena-mengena.
Saya pun tak ada buku tu sebab kita guna versi-versi yang lain dalam bahasa Arab. Tapi alhamdulillah buku tu amat baik. Sahabat-sahabat saya guna di kuliah-kuliah yang kita buat memang terbaik. Sekurang-kurangnya, walaupun mungkin ada silap sikit-sikit, benda yang tak dapat dielakkan, soal salah ejaan seperti biasa itu berlaku, tapi amat minimum. Dia terjemah sepenuhnya, 2 jilid tebal. Dia terjemah, dia Arab, teks Arab di sebelah dan teks terjemahan di sebelah menyebelah. Tuan-tuan boleh cari. Dan dijual antaranya oleh Hidayah Publishers. Saya bukan ejen ataupun wakil Hidayah. Jadi kita cari tuan-tuan. Jangan duduk Bukhari ya, saya Bukhari, masya-Allah, lepas tu balik tidur. Kita kena buat sesuatu. Either download ataupun beli teks dia, ataupun pinjam sebab ada orang beli tak guna, kita pinjam. Tak boleh pinjam Bukhari. Boleh sebab dia tak baca. Orang yang bagi pinjam dapat pahala pinjam. Orang yang pinjam tu dapat pahala ngaji. Kalau nak tak ada duit, insya-Allah iPhone boleh beli kan. Jadi insya-Allah Sahih Bukhari lagi murah. Kan? Kemudian pelajari. Jangan beli saja, buat hiasan, susun, snap picture, upload. Bukan. Tapi pelajari. Snap picture daripada buka snap gitu kan. Buka buku snap. Nampak muka guru, nampak buku. Itu cantik. Kita belajar lah kan. Jangan tak belajar. Snap je. Dan cari jalan di mana ada ustaz mengajar Sahih Bukhari. Dan pelajari. Kalau nak belajar Sahih Bukhari, buku lain pun kena belajar. Tapi kalau nak rasa bagaimana isi kandungan buku tu. Dan insya-Allah untuk akhir kuliah malam ni, kita baca satu hadis yang pertama dan satu hadis yang terakhir. Untuk dapat keberkatan dan untuk dapat tahu apakah hadis pertama dan apakah hadis terakhir. Kan? Jadi beritahu orang sedap lah. Saya dah ngaji daripada awal sampai habis. Tapi sebenarnya awal dan akhir, bukan awal sehingga akhir. Kan? Jadilah tuan-tuan, kan? Itu hadis yang pertama yang diriwayatkan melalui jalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Saya tak apa ingat sanad ni, risau. Orang ramai ni, sahabat sanad ni salah pun. Ha? Ini ada boleh tolong. Boleh tolong cek. Saya akan kuat hafazan. Saya Al-Habis. Okey, cek. Hadis pertama ada sanad. Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu rentetan nama-nama guru dia, guru pada guru dia, tabi'in, sahabat. Guru dia siapa tadi? Saya sebut yang pertama Al-Humaydi. Humaydi ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari ambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dia ambil daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah ni tabi'i besar, tabi'i yang belajar dengan Umar. Sebab tu Alqamah kata apa tadi? Dia kata, sami'tu, aku telah mendengar Umar bin Al-Khattab, Umar khalifah, 'ala al-minbar, di atas mimbar, yaqul ataupun qala, dia berkata, Umar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dia, innamal a'malu binniyat, amalan itu diukur wujudnya sah dan batalnya dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, semuanya yang akan diperolehi oleh seseorang itu hanyalah apa yang dia niatkan, pahala ke tak pahala ke, besar atau kecil. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu lafaz yang belakang apa yang awal. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang niat dia untuk dunia semata-mata dia berhijrah. Siapa yang hijrah dia hanya semata-mata untuk dunia. Nabi buat contoh, siapa hijrah semata-mata untuk keduniaan, buat ibadat bukan kerana Allah, aw imra'atin yatazawwajuha, atau yang tahwaha, ataupun wanita yang ingin dikahwininya, dia hanya buat hijrah pindah hanya kerana wanita, apalah pada saya dia tazawwujuha, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dikahwininya, kalau dah niat dia itu sahaja, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia hanya akan dapat apa yang dia niatkan. Itu hadis nombor 1. Hadis tentang niat, riwayat daripada gurunya Al-Humaydi sampai pada Sayyidina Umar, Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Itu hadis.
Tuan-tuan dan puan boleh rujuk hadis ni dalam buku hadis 40, hadis nombor 1. Hadis yang pertama. Dan dalam hadis 40 dia sebut ringkas. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi meninggal 676 Hijrah, dia sebut ringkas. Dia kata apa? An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Dia sebut Umar terus. Imam Bukhari sebut guru dia dengan lengkap. Itu hadis pertama. Itu tuan-tuan dapat hadis pertama tentang niat, dan niat ini penting. Kalau kita buat amalan mesti niat yang betul. Jangan niat kerana selain daripada Allah. Niat kita mesti betul. Antara pesanan ulama, kalau niat kita betul, kita akan dibantu di sisi Allah. Contohnya, kita nak faham ilmu agama. Kalau niat kita betul, Allah tolong cara dan jalannya dipermudahkan. Baik, itu hadis pertama. Kita baca hadis terakhir. Tak nak dah. Ingat. Haddathana Ahmad bin Ishaq qala haddathana Muhammad bin Fadl bin Fudail qala haddathana Umarah bin Al-Qaqqa an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, itu Abu Hurairah sahabat. Start daripada guru dia apa? Ahmad bin Ishaq sampai Abu Hurairah. Itu cara penulisan Sahih Bukhari. 7,000 hadis macam tu semua. Kemudian hujung sekali an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani khafifatan al-lisan kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan. Itu hadis last. Nah, maksud dia daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda dua kalimat, dua ucapan yang amat dikasihi oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang amat ringan pada lisan, lidah, nak baca senang, tapi amat berat pada timbangan pahala, iaitu Subhanallahil Azim dan Subhanallah wa bihamdi. Dua ni, mana tu yang dulu? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Dua tu. Iaitu yang orang selalu zikirkan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Ini adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis yang akhir, yang terakhir, nombor 7563 dalam Sahih Bukhari. Alhamdulillah, khatam Sahih Bukhari. Dalam masjid yang mulia ni, kita dah pun khatam daripada awal, tanpa tengah dan akhir. Dan akhir sekali saya doa kepada Allah SWT, semoga pertemuan kita malam ini membangkitkan rasa ingin mengenali Sahih Bukhari, kerana dalamnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini penting dan pengumpulnya pun dikenali, terkenal. Cuma mungkin kita yang tak begitu kenal. Marilah kita mengenali lebih mendalam pengumpul-pengumpul hadis, termasuk Imam Al-Bukhari, sama juga macam Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud, nama-nama besar ini. Mereka ini hidup di zaman kegemilangan pengumpulan hadis, dan mereka ada kitab yang Allah pelihara untuk kita dengan jasa ulama-ulama sepanjang zaman. Ada di kedai-kedai buku sampai hari ini, telah diterjemahkan. Saya harap, objektif saya satu malam ni, harap apa yang saya sebutkan malam ni membangkitkan rasa ingin mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kira Sahih Bukhari atau kitab-kitab yang lain. Semoga Allah membantu kita, dan kita malam ni adalah baca satu dan akhir. Kalau ada rezeki kita jumpa, insya-Allah kita akan sambung beberapa lagi hadis dalam Sahih Bukhari yang penting, yang menarik, yang kita boleh gunakan dalam kehidupan, yang kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya ada dalam buku tersebut. Allahu a'lam. Kita sama-sama akhiri dengan membaca sebuah lagi hadis Nabi, iaitu hadis tasbih kafarah. Kita nak baca dari hadis yang itu kan, kita ulang sekali lagi dua hadis. Kita mungkin jadi tabiatlah habiskan majlis dengan dua hadis, iaitu hadis pertama, pahala belajar hadis. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis-hadis itu. Fawa'aha, memahaminya. Fahafidhaha, menyimpannya atau menghafalnya, termasuk menulisnya. Faballaghaha, dan menyampaikannya, menyebarkannya. So kita insya-Allah termasuk dalam antara 4 golongan tadi: dengar, faham, ingat, hafal, sebarkan.
Kemudian hadis akhir kita baca ialah tasbih kafarah, yang juga sebuah hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain lagi. Dalam buku Riyadhus Shalihin pun ada Imam Nawawi kumpulkan, iaitu hadis yang Nabi sebut, siapa yang akhir pertemuannya dia membaca tasbih kafarah ini, Allah ampunkan kesalahan dalam ucapannya. Dan pertemuan itu tidak mesti kuliah, tidak mesti mesyuarat. Pertemuan dua orang atau lebih di mana-mana, maka bila berpisah dan kembali ke tempat masing-masing, masing-masing menyebut subhanallah sampai habis tasbih kafarah, maka dapat kelebihan yang Nabi doakan tersebut, yang Nabi janjikan. Sama-sama kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.